Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke kaunseling individu. Okey, sebelum saya mulakan sesi, saya nak awak perkenalkan diri dahululah. Kenalkan nama, tinggal mana, asal mana, umur berapa, kos mana. Nama saya Anis Atika Wahidah binti Wahid, boleh panggil Anis. Okey. Saya dari kos komunikasi tahun 4. Okey. Saya tinggal dekat rumah sini ke kat Rumah sini pun boleh? dekat Puncak Jati. Saya asal Sabah. Kota Kinabalu, Sabah. Jadi nak panggil Anis ke Atika Anis. ke? Oh, Anis. Okey, baik. Okey, so Anis dah makan ke? Dah. Oh, dah makan lah. Tadi dari sini naik apa? Naik private. Oh, okey lah. Semua okey lah so far tadi pagi tu. Tak ada apa-apa masalah ke? Tak ada. Oh, tak ada. Okey. So, sebelum saya mulakan sesi kaunseling individu kita ni, memandangkan ini sesi pertama kita, saya akan perkenalkan diri saya dahululah. Okey. Jadi, nama saya Nadia Nurul Jannah binti Zasari. Saya sebagai kaunselor pelantik awak pada sesi kaunseling individu ni. Awak boleh panggil saya Nadia pun boleh, apa-apalah. Boleh panggil saya Nadia. Okey. Selain tu, saya akan bagi tahu sedikit lah rules kaunseling dia. Okey. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak tanyalah, awak tahu ke apa itu kaunseling? Sedikit sebanyak tentang kaunseling ke? Kaunseling Kaunseling ni dia macam kita tolong orang yang memerlukan untuk kita dengar dia punya masalah macam tu. Macam tu lah. Faham? Okey. Selain tu? Selain tu tak tahu. Okey, betul lah apa awak cakap tu. Okey, saya explain lebih in brief lagi. Okey, so counselling tu di mana awak luahkan apa-apa perasaan kepada saya, ataupun awak nak ceritakan apa-apa masalah pun boleh, nak rant pun boleh, nak berbual kosong pun boleh, asalkan saya sentiasa mendengar lah apa-apa masalah yang awak kongsikan. Ataupun kalau awak nak sembang kosong pun, saya tetap akan mendengar cerita awak. Okey, selain tu juga saya akan bagi tahulah yang kaunseling ni adalah di bawah akta kerahsiaan, di mana maksudnya apa-apa yang awak bagi tahu saya tak akan bagi tahu orang atasan ataupun orang di sekeliling saya, melainkan kalau awak cuba untuk macam mengancam saya ke, awak macam cuba untuk takut-takutkan saya ke, awak kacau hidup saya ke, saya terpaksalah bagi tahu orang atasan ataupun orang di sekeliling saya, terpaksa saya bagi tahu orang atasan lah. So setakat ini faham ke? Faham. Okey. So selain itu juga kaunseling ni dia akan berlangsung selama 45 minit sehingga 1 jam. So maximum is 1 hour lah. Kalau lebih daripada 1 jam, kita kena continue pada sesi yang akan datang. Okey, setakat ni semua jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, sebelum saya mulakan sesi kita yang pertama ni, saya nak maklumat awak lah, maklumat klien, dan saya nak minta izin lah sebab saya nak rekod sesi ni, and saya nak minta izin awak. Okey ke kalau saya nak rakam kaunseling kita pada hari ini? Boleh. Okey. Boleh. Tapi sebelum tu saya nak awak isi form dululah. Okey ke? Okey, boleh Okey, yang ni maklumat klien, nama awak dan pendidikan. UC. Nombor tinggal sekarang. Sini. Lepas tu yang ni awak tambah sejarah muda. UC. Tak, UC kita kan sejarah muda kan. Mesin sarjana muda. Boleh. Ini alamat. Alamat rumah ni pun boleh. Ni apa? Oh, rumah.
rumah. Telefon rumah. Oh, ni pun nak cancel kan? Sejarah kesihatan. Sejarah kesihatan. Kalau awak ada apa-apa sakit ke dulu, apa-apa penyakit ke. Yang saya sihir sekarang ke nanti? Apa ni? Yang tu? Isu. Oh tu nanti. Okay, sebab belum cerita lagi kan. Pengalaman kaunseling, sebelum saya pernah ikut kaunseling tapi yang berkumpulan. Boleh juga letak je kelompok. Kaunseling ke Tak, tu tak yang tu saya ni. Okey. Sekejap yang ni kebenaran rakaman. Okey. Bismillah. Hari ni tarikh yang ni. Oh, sorry. Nadia kan? Betul. Terus nama panjang ke? Awak tahu nama panjang saya? Tak apa, Nadia pun boleh lah. Diselit oleh? Tak, itu saya punya. Okey. Tu je. Okey. Tadi terima kasih. Okey. Sebelum saya mulakan sesi, saya nak tanyalah, awak selesa ke dengan kedudukan awak sekarang? Oh, selesa. Selesa lah. Okey. So, awak dah silent phone ke? Dah. Okey. So, awak dah ready ke nak mulakan sesi kita? Ready. Okey. So, awak boleh ceritakanlah apa yang awak nak ceritakan isu awak pada hari ini. Isu saya pada hari ni macam bukan masalah, dia macam pasal saya punya roommate. Oh, okey. Kan kami kan tinggal 4 orang dari SEM 3. Lepas tu masa SEM 4 tu okey je lah, tak ada masalah macam tu. Tapi sejak baru-baru ni dia macam ada satu orang roommate saya ni, dia macam terlebih sensitif. Dia rasa macam dia terpinggir. So tu saya tinggal dengan kawan saya masa saya form 6 dulu. 2 orang tu. Tapi seorang ni dia kawan dorang dari sekolah menengah lagi macam tu. Jadi dorang ni bergeng. Tapi saya tak gitu. Faham. Lepas tu saya macam okey je lah kawan yang dorang pun baik je macam tu. Tapi ada seorang ni dia macam selalu rasa dia alone. Okay. Dia rasa dia macam terpinggir. Padahal patutnya saya yang patut rasa macam tu kan. Jadi saya macam kenapa dia nak kena macam tu. Tapi lepas tu bila dia ada masalah dengan kita orang, bukan masalah, kita tak tahu pun apa salah kita. Dia tiba-tiba sini kat status dia. Dia rasa macam cepatlah nak habis zikir, aku benci orang-orang dalam rumah ni. Aku benci orang-orang sini gitu. Jadi kami ni macam kau kecap, dia cakap dia alone, dia tak ada kawan macam tu. So saya macam kenapa dia buat satu macam tu gitu.
Sebab kami kan kawan dengan dia. Jadi kita orang macam buat apa yang kita orang buat. Macam mana awak tahu dia tengah mention dekat awak semua? Mana tahu tengah cerita dekat orang lain? Sebab sebelum ni dia ada bergaduh dengan seorang roommate kami ni. Dia, jadi asal dia tak puas hati, dia akan sini dekat status. Dan status tu dia tunjuk kat kita orang. Dia tak hide. Jadi kawan-kawan dia yang kat sana pun macam ingat apa yang kita orang buat kat dia gitu. Faham tak? Macam pandang orang macam macam tu. Jadi kami ni, saya bukan nak rapat sana dia pun gitu. Tapi saya macam, kenapa dengan dia ni? Pasal tahu tak dia kalau macam dia marah ke apa, dia selalu hampas-hampas barang dia, tutup pintu kuat-kuat. Dia macam macam tu lah. Saya macam geram lah juga. Saya sebelum ni tak pernah ada salah faham ke apa dengan dia. Tapi masa bulan 10 hari tu saya ada salah faham dengan dia. Dia macam dia pasal apa dia macam mana dia cerita pasal boyfriend dia macam tu. Jadi kami ni macam kenapa dia macam tu macam tu. Tapi dia sendiri yang cerita kat kami. Jadi kami kenapa macam tu gitu. Jadi tiba-tiba dia macam terasa. Lepas tu kami lepas tu di sini dekat status. Lepas tu saya macam dia ni gitu. Jadi saya rasa tegur dia kan. Saya biar je dia. Lepas tu kami pun tak tegur. Terus kalau ada saya, dia macam pas barang macam tu. Saya macam Setiap hari ke dia macam itu? tak, dia ikut mood dia. Macam kalau tiba-tiba dia rasa macam dia macam mood dia tak okey, dia pas macam tu, dia diam. Dia sentiasa diam. Dia kalau kita tak tegur dia dulu, tak tegur kita. Dia rasa, mungkin dia rasa macam kita orang marah dia ke gitu. Macam tu lah. Lepas tu saya macam stresnya gitu. Macam tu lah. Saya tak tahu apa yang nak buat. Awak dengan kawan awak yang lain tu ada tegur dia ke? Ataupun macam fikir nak bincang pasal benda ni ke? Kita orang tak pernah lah bincang pasal ni. Dia macam okey sendiri. Faham tak? Sebab sebelum ni ada je salah faham. Tapi pernah jugalah berlaku dulu. Tapi bukan dengan saya, dengan kawan saya yang 2 orang. So macam mana diorang baik balik tu? Kawan saya tu dia order makanan. Lepas tu dia macam jom nak makan sama-sama. Macam tu. Dia macam ni. Dulu kan dia selalu dengan kami. Tapi sekarang dia dah ada boyfriend ni. Jadi dia selalu keluar pagi, balik malam. Lepas tu malam tu yang dia dah sampai rumah pun dalam jam 1 dan time kita dah tidur. Jadi apa kita nak cakap dengan dia kalau dia bangun pagi, mestilah kita macam tak ada mood nak bercakap. Faham tak? Faham? Dia nak kata apa, dia nak expect yang kita orang kata hai ada ke orang pagi-pagi bersemak macam tu kau? Faham ke? Jadi dia macam kenapa gitu. Dia kalau jalan dengan siapa-siapa ke, kita tak tanya pun. Urusan dia kita kan. Tapi bila semalam tu yang 2 orang tu Diorang pergi usim lah gitu. Tapi time tu dia tengah mandi. Diorang dulu tak bagi tahu dia pun dia jalan. Tu pun nak terasa. Lepas tu dia post kat status. Tak tahulah pasal toleransi lah apa. Dia sendiri tak bertoleransi. Dia nak sindir orang tapi dia faham tak. Saya macam ya Allah, geram dengan dia ni. Ya Allah, macam mana. Saya tak tahu lah tegur dia macam mana kan. Macam tu lah. Saya macam dia okey sendiri. Lepas tu lagi pun sekarang kan nak habis dah. Jadi saya macam dah berapa lama tu macam ni? Baru berapa minggu ke? Tak, dari sem lalu pun macam tu juga. Dari bila? Sem lalu. Kan dari start penerimaan. Tapi bila korang tak start bertegur tu? Sekarang tegur, cuma kadang-kadang macam tak tegur sangat. Dia daripada last sem lah macam ni. Ya, daripada last sem dia macam ada masalah emosi ke apa. Saya rasa bukan saya yang patut pergi kaunseling, dia yang patut pergi kaunseling. Sebab dia terlebih sensitif dan tapi dia last sem dia tak ada boyfriend kan? Last sem dia ada boyfriend tapi LDR. Faham. Lepas dia dah break, dia dengan boyfriend baru dia. Faham. Jadi ada ke yang dalam kalangan awak yang berani untuk nak tegur dia pasal isu ni? Tak ada. 3 orang memang jenis yang diam. Yang macam buat je lah apa-apa. Diorang 2 tu kan kawan rapat ni, dia geng dia kan. Masa sekolah Melayu. Diorang jenis yang diam, faham tak? Senang kena pijak kepala. Kalau saya, dia tak main sini saya. Sebab saya macam kawan ni kalau di sini saya, di sini dia balik. Tapi kawan dia yang 2 orang tu tak berani. Dia macam tak apalah, kita ignore je lah dia gitu. Saya macam
tak boleh. Macam tu macam mana? Faham tak? Saya tak tahu macam nak tegur dia, tapi macam biar je lah. Macam tu, saya biar je lah. Macam Jadi antara tiga ni awak lah yang paling berani untuk tegur lah. Tapi saya tak berani lah juga tegur dia cakap, kau okey ke? Kenapa kau? Tapi dia macam, saya tegur je lah macam, kau nak ni tak? Terus dia, okey. Tapi tak barang. Terus saya tak tahu dia marah pasal apa ke kan. Dia mungkin dia ada masalah lain, tapi tak payah nak tegaskan ke orang lain macam tu. Tak boleh macam itu, memang salah dia pun. Yes, sebab saya malu pun kalau saya yang seorang tu kesian lah. Sebab masa exam kan, tengah stres, lepas tu dia cepat terasa sangat cepat terasa. Padahal orang macam gitu, kalau jalan pun tiba-tiba dia tak ada mood. Faham tak? Macam rasa dia terpinggir. Lepas tu saya macam, saya rasa saya yang patut rasa terpinggir sebab saya bukan geng dorang kan. Gitulah. Awak rasa kenapa dia rasa macam itu? Korang ada tak layan dia ke? Tak, kami sentiasa layan dia. Macam kami macam kau nak minta macam, tapi dia tak tahu kenapa dia rasa terpinggir. Padahal sepatutnya kan dia kan selalu jalan dengan boyfriend dia setiap hari, hampir every day kan. Masa dengan kami pun sikit je. Jadi kami tak tanya macam-macam kau pergi mana ke, tak pun dia jalan lah gitu. Lepas tu dia tak kenapa dia rasa terpinggir. Patutnya dia bahagia lah kan. Kalau saya pun saya bahagia je lah kan. Tapi tak kenapa dia nak terasa pasal benda tu. Macam tak tahu. Maybe dalam in her point of view, dia rasa macam dia nak awak semua macam tanya dia macam awak pergi mana semalam, macam nak dia rasa tak terpinggir lah. Itulah masa itu lah. Dia pun pagi-pagi pun dah pergi kelas. Macam tak sempat nak tegur dia gitu. Tu yang dia terasa tu kan. Tapi kalau tadi awak mention daripada lesson lagi dia macam gitu kan. Dia something wrong tu dengan dia. Daripada lesson pun kan, lesson kita tak ada macam LDR kan. So itu lagi lah banyak kali salah faham. Salah faham dengan diorang dua. Sebab diorang dua ni diorang macam dari kecil sama-sama sekolah rendah sama-sama kan. Dia dari sekolah menengah, tapi diorang tiga ni geng. Faham. Macam tu lah. Jadi bila awak nampak diorang macam tak okey ke apa, awak affected sekali tak? Saya macam macam tu lah. Sebab saya rasa macam saya pun terikut sekali dengan dia punya status ni. Awak nak tengok ke? Tak apa. Tak boleh tengok boleh lah kalau awak nak tunjuk. Tapi saya tunjuk. okey, boleh. Saya Status tu awak tunjuk khas untuk dia ke ataupun macam mana? Kejap. Maksudnya? Status tu yang awak nak tunjukkan untuk dia seorang ke awak tunjukkan dia seorang ke ataupun semua orang boleh nampak? Ini yang saya screenshot dia post semalam. Kejap. Faham. Cuba baca. Tapi macam mana awak tahu yang dia tengah mention pasal awak semua? Sebab dia datang rumah marah-marah, hempas-hempas. Dia macam tu. Muka dia pun main nampak. Dia lihat muka dia pun macam, dengan siapa lagi? Sebab dengan classmate dia gembira je. Sebab dia macam, dia post kat satu saja dengan kawan dia gitu. Tapi mungkin saya rasa saya tak patut masuk campur pun. Tapi yalah, sebab dorang dua pun kawan saya kan. Sedang saya kan tinggal dengan dorang orang je. Mesti ada efek dia. Mesti rasa tak selesa. Awak tak ada nak tertanya dia ke kenapa dia macam gitu, marah-marah nak mungkin nanti saya akan tanya dia lepas ni. Jadi benda ni semua ganggu rutin seharian awak ke? Taklah mengganggu sangat. Cuma kalau saya dalam bilik kan, kita kan tengah tidur, bising. Dia roommate awak ke? Dia buat saya. Kami 4 orang. Okay, faham. Jadi bila dia datang kan tiga orang kan selalu macam diam. Macam mostly roommate saya ni semua introvert. Jadi kami ni macam dia nak masa sendiri kan. Kalau kat bilik kami diam, bukannya kami tak bercakap kan. Kami diam lah. Bila dia datang je, terus kami semua pukul tidur. Kau tak? Sebab malas nak sakit hati. Sebab dia kan selalu yang buka ni pintu, tutup lampu macam tu. Setiap hari ke macam gitu? Taklah setiap hari. Kalau setiap hari tu dah teruk sangat tu. Macam kalau ada certain kalau macam dia bad mood tu, mungkin kita perlu tanya dia kot kan. Ataupun dia bad mood memang macam gitu, hentak-hentak. Kalau dia bad mood orang lain tak macam tu. Ya ke? Macam awak tahu?
Sebab dia kalau back mood dia akan cerita kat kami. Dia macam korang. Dia macam beritahu macam, kamu tahu kan, kamu tahu kan ini. Terus kami pun ya ke. Tapi dia jenis, sekarang dia jenis yang diam. Faham. Dia ada something tu yang dia tengah go through. Saya rasa antara awak tiga kena beranilah tegur dia apa dia okey ke tak. Sebab kalau one of them korang tak tegur dia, sampai bila-bila pun benda ni tak akan settle. Kita orang kesian juga dengan dia. Mungkin dia ada masalah family ke kan. Jadi saya macam okey lah, tak apalah. Cuma tu lah kadang-kadang saya macam sakit hati. Sebab masa saya salah faham dengan dia, saya macam dia kat rumah, saya malas nak duduk satu kalau ada gitu. Faham. Dia bila kami dua orang kan dia macam akut tau. Sebab kan dia dah sindir-sindir macam tu, mestilah orang akan akut dengan dia kan. Betul. Dia tak hide dari kita kan. Biasanya kalau kita pasal tinggal orang tu, kita akan hide. Dia tak. Dia akan tunjukkan je macam dia tak puas hati. Jadi dalam sesi kaunseling individu ni, saya nak tanya awak dulu lah. Saya tak boleh bagi terus solution ke apa kat awak, sebab itu kita orang punya tak boleh bagi terus lah. Jadi saya nak tanya awak lah, bila awak ceritakan ni semua, awak nak minta apa daripada saya? Awak nak minta solution ke, ataupun awak nak minta saya dengar ke cerita awak ke, ataupun nak minta tips ke, macam mana? Kalau pandangan awak, kalau jadi saya apa ubat? Kalau sejujurnya lah, kalau saya jadi awak, saya akan tegur dia, saya akan tanya dia okey ke tak, apa masalah dia dengan kita orang semua, kenapa awak macam gini, macam gitu. Like saya akan berbual dia depan-depan lah. Sebab kalau tak, sampai bila-bila benda ni tak akan selesai. Nanti sampai dah grad pun kita macam gini juga. Macam takkanlah kita nak grad dengan housemate kita yang macam gini kan, kesian kan. Nanti macam kita ni pun semua jauh daripada family, so macam kenalah berbaik dengan semua orang macam gitu lah. Tapi kan saya macam, alah kenapa saya yang kena bercakap dulu, kenapa tak ada orang. Sebab one of roommate saya kaunselor macam awak. Patutnya dia lebih tahu, faham tak? Tapi dia tak berani. Jadi saya macam, kenapa saya yang kena mula? Kenapa saya? Yalah, sebab diorang dulu tu kawan diorang sendiri. Diorang lebih kenal kan? Betul. Tapi tadi pun awak ada mention juga kan, yang antara awak tiga, diorang dua yang paling tak berani nak jawab balik kan? So saya rasa macam awak lah yang paling berani untuk tegur dia, daripada diorang dua yang rapat sama sekolah. Faham. Mungkin sebab saya baru jumpa dia gitu. Betul. Okay, tak apa. Saya bagi awak satu teori kaunseling ni, which is empty chair. Dia macam, awak tahu ke empty chair macam mana? Empty chair tu macam, saya akan keluar daripada bilik ni. Lepas tu awak macam imagine je awak, kawan awak yang tu tengah duduk kat sini. Lepas tu saya nak awak luahkan semua benda yang awak nak cerita dekat dia. Apa yang awak tak puas hati dengan dia, awak tanya dia lah. Ibarat dia kat sini, awak tanya dia lah, kenapa kau macam ni, kenapa kau layan kita orang macam ni, macam itu semua. Tapi saya akan keluar sekejap lah. Awak luahkan je apa yang awak nak cerita kat sini, kat kursi ni. Nanti saya datang balik sekejap je. Okey kan? Awak okey kan? Boleh? Okey, so saya keluar sekejap lah. Okey, boleh? Awak nak berapa minit? 2 minit je lah. 2 minit? 2 minit, okey? 2 minit okey, boleh? Alright. So awak imagine je, ibarat ini kawan awak. Okay, tak apa. Ini kawan awak, so awak luahkan je apa yang awak nak cerita dekat dia. Yang awak tak puas hati, awak marah-marah dia ke apa ke. Okay? Saya keluar sekejap Okay. Nanti 2 minit saya datang balik. Okay.
Okay. Awak ada cakap apa-apa tadi kat kawan awak ke? Tak ada. Oh, tak ada. So maksudnya awak tak nak bagi tahu dia apa-apa lah. Faham? Okey, tak apa. Jadi kita teruskan lah. Ada apa lagi yang awak nak cerita pasal kawan awak tu? Setakat ni tu juga. Mungkin lepas ni. Tapi susah. Sebab susah kita nak tanya dia. Sebab kita ada masa yang dia betul-betul duduk kat situ. Sebab dia Dia selalu busy. Dia selalu busy. Dia selalu keluar. Second, dia kerja. Okay. Kerja part time. Oh. Jadi kalau masa kat rumah tu lah dia macam tak ada. Tak ada. Mungkin dia penat sangat tu kan, dia kerja part time, lepas tu dia selalu keluar dengan boyfriend dia tu yang buatkan dia macam itu cranky selalu. Tapi itulah bukan tetap masalah dia juga sebab di luar dia tempiaskan ke awak semua macam itu, tetap masalah dia juga. Tapi kadang-kadang kami kesian juga lah dengan dia. Dia macam nak cakap macam emotional condition tapi kesian lah dia. Kesian sebab dia selalu rasa dia lonely. Padahal ada je kawan dia yang 2 orang. Tak kenapa. Mungkin entah, saya pun tak tahu, saya tak faham. Saya tak faham sebab sama ni saya okey je dengan kawan-kawan saya, cuma dia ni macam saya ada juga tanya kawan dia yang geng dengan dia dulu. Kawan dia pun cakap dia sendiri tak faham dengan dia tu macam kenapa. Mungkin dia ada masalah mental juga macam tu. Tak baik. Tak cakap jangan macam tu. Dia cakap itu faham. Maksudnya dari dulu lah dia macam ni. Saya ingatkan semenjak dari last sekolah time ke apa. menengah. Okay. Dari sekolah menengah mungkin dia punya perangai macam tu tapi tak teruk macam ni. Sebab kan orang kan macam geng kan ramai. Betul. Jadi bila 2 orang, yang 2 orang ni pun jenis yang macam senang kena pijak kepala. Macam Faham. 2 orang 2 ni macam tak berani nak cakap. Yalah. Dia ignore je. Dia saya ni saya geram tau tak. Saya macam kau ni aku cakap kan. Itulah sebab tu mungkin dia tak berani nak sindik kau. Saya macam ada masalah dengan dia ke. Boleh saya tahu dia take advantage of kawan awak yang 2 tu macam mana? Dia tak take advantage juga. Cuma macam mana tu dia take advantage? Macam mana? Dia macam dia selalu bandingkan. Dia macam contohlah kalau 2 orang 2 ni kan ajak pergi jalan, kita sentiasa on. Tapi bila dia rasa macam kita orang tak ada masa lah. Padahal kita orang kan sekarang kan busy. Jadi dia macam asal saya friend je tak jadi. Padahal sama ni kami okey je pun dengan dia punya plan. Macam tu lah. Dia macam kenapa lah kau. Tak lah, saya pun tak tahu. Faham. Okay. Jadi saya bagi awak anti-check kan tadi dia counselling anti-check tu. Jadi awak tak ada, awak bagi tahu saya ni awak tak ada cakap apa-apa dengan dia kan. So saya maksudnya awak tak nak bagi tahu dia apa-apa ke macam mana? Ataupun awak belum ready? Nak bagi tahu saya tak tahu nak cakap apa. Saya cakap kau okey ke macam tu je. Kau okey ke macam kau ada apa-apa nak cerita masalah. Sebab aku tengok kau macam tak okey. Macam banyak diam. Faham? Okay, so jadi awak rasa selain tu awak patut buat apa? Tak buat apa? Tak tahu. Tak tahu. Sebab saya rasa pada pandangan saya macam saya cakap lah, no matter what mesti one of them kena tegur dia juga. Sebab macam saya rasa dia tak akan tegur awak dulu kot. Sebab dia sendiri rasa dia lonely kan. Jadi bila dia rasa dia lonely, dia tak akan nak berani nak approach korangnya. Sebab 3 dengan 1 mestilah satunya akan rasa terpinggir. Macam gitulah. Itu apa yang dia rasa dalam pandangan dia. Tapi dalam pandangan korang tak ada left out kan dia kan. Tu yang korang rasa. Tapi dalam hidup dia pun dia yang rasa lain. Gitu. Faham. Tu yang macam susah. Dia macam tahu. Kan kita orang left out dia cuma dia punya rasa kita orang punya rasa minat dia like kita orang macam K-popers. Jadi dia macam dia tak lah. Dia tak. Dia jenis lain. Dia macam minat lagu jiwa-jiwa. Dia bila macam kalau ada macam tiket tu kan macam jom kita buat trend ni gitu. Lepas tu satu orang dia cakap jom kita buat trend ni. Okay nanti kita buat trend ni. So cakap dengan dia, saya tak nak dia rasa left out.
Ni jom kita buat time. Tak apalah, korang buat je lah. Kamu kan selalu bersama. Pasal kami faham. gitu. Tak, saya cakap terdiam. Kenapa kau cakap macam tu? Saya terus dia buat muka serius. Pasal dia cakap tak. Dia cakap, kenapa dia cakap macam tu? Padahal selalu pun kami sama-sama dengan dia. Kita ada minat yang berbeza. Mungkin sebab tu kot. Tu yang dia rasa macam itu, rasa lonely. Tapi apa-apa pun bukan salah awak tiga pun tahu. Awak jangan fikir yang salah awak sebab pasal dia rasa lonely, salah awak. Sebab saya rasa apa yang awak ceritakan saya tu memang ada masalah dengan diri dia sendiri, bukan masalah korang bertiga. Saya rasa dia macam awak cakap tadi lah, dia yang patut pergi kaunseling. Tapi itulah, kita pun kena faham jugalah. Macam kita pun kena faham juga perasaan orang lain, bukan perasaan kita je. Mungkin dia tengah go through something, mungkin tapi korang pun rasa lain juga macam gitu. Mungkin dalam cerita dia awak yang salah, tapi dalam cerita awak dia yang salah macam itu. Tapi macam tu lah, macam saya cakap, no matter what awak tetap kena macam bertugas apalah dengan dia gitu. Jadi selain tu awak ada apa-apa lagi ke nak cerita pasal housemate awak ni? Tak ada kot. Yang lain tu semua okey kot. Tadi pagi okey ke dengan dia tu? Tadi pagi kami tak bertegur. Tak bertegur. Dia macam terus pergi kelas. Lagi satu, saya kan memang dah biasa dengan dua-dua tu kan. Okay. Jadi kalau macam ada apa-apa ke, saya akan beritahu kat seorang tu. Sebab kita kan akan pilih siapa yang kita nak bercerita. Sebab kita suka respon orang tu. Faham tak? Kalau yang satu orang ni dia jenis kalau saya cerita ke apa-apa kan, dia kan macam wah, macam tu banyak reaksi dia. Tapi kalau yang kita bosan lah kan kalau nak cerita dekat orang yang kau tahu tak gini macam tak ada reaksi. Macam dia tak bagi same energy dekat kita. Jadi saya macam faham. Itulah saya tak nak cerita apa-apa dekat orang yang jenis yang tak ada same energy. Yang lagi satu tu terasa ke? Ataupun tak? Tak. Dia tak terasa lah. Faham? Baguslah dia tak terasa. Itu juga. Kalau housemate okey je lah, cuma dia je lah yang problem. Tapi setakat ni tak adalah yang mengganggu pelajaran. Mungkin kawan saya yang satu lagi tu kot yang mengganggu dia punya mental. Yang awak cerita ni? Okay. Yang dua orang, salah satu tu mungkin dia yang terganggu. Sebab dia tidur sama-sama gitu. Okay. Macam mana awak tahu dia terganggu? Dia bagi tahu saya lah. Dia macam saya dah akut dah dengan dia gitu. Jadi saya macam ya ke? Tak apalah, biar je lah dia. Kita tak tahu nak cakap apa kan. Mungkin kalau nak tanya dia pun mungkin kena tunggu bila dia ada kat rumah. Itulah, tu pun yang jarang kan. Hari ni dia balik pukul apa? Tak tahulah dia balik pukul apa. Tak tahu, soalnya dia akan balik malam. Dia kerja hari apa selalu? Hari Selasa atau Jumaat. Selasa atau Jumaat aja. Awak ada keluar sesama ke lagi 4 orang? Tak ada. Saya biasanya jarang keluar dengan dorang dua tu. Saya dengan cosmate saya. Okay. Dorang dua je yang selalu sama. Mungkin sebab tu kot dia terasa sebab dorang dua tak ajak dia. Faham tak? Dorang dua tak bagi tahu pun yang dorang tu jalan. Pasal itulah saya cakap, kenapa dia macam tu gitu. Tu saya cakap, tak, kenapa dia nak terasa sebab tadi kami dua pergi library. Tu saya macam, lah, dia pergi jalan tak ada pun dia beritahu korang. Macam tu. Faham? Dia terasa sebab diorang dah biasa sesama kan. Dia kot mungkin sebenarnya tak kot sebab dia selalu keluar dengan boyfriend dia. Faham. Jadi awak lah terpaling affected sebab yelah awak seorang yang bukan daripada geng diorang kan. Awak rasa macam benda ni tak perlu kot jadi kat awak. Sebab benda ni patut jadi dekat diorang kan. Jadi kat diorang dua tapi terjadi kat awak juga. Mestilah awak akan rasa affected kan. Ya, sebab dia kan suka hentak-hentak barang semua macam tu kan. Macam lah, malas aku macam tu. Itulah. Faham, saya faham awak. Dia saya tak patut ada dalam situasi ni macam tu. Sebab saya macam kenapa saya pun kena gitu. Sebab dia pun akan buat muka juga dekat saya. Dia macam gitu. Nak tegur pun macam tak berani. Kan? Nanti tiba-tiba tak tegur saya balik. Nanti gaduh lagi. Start gaduh-gaduh gitu. Faham.
Okay, so saya recap balik lah apa yang awak bagi tahu saya. So tadi awak ceritakan pasal awak punya housemate, roommate lah kan, sama-sama bilik. Awak ceritakan pada saya yang dia ni selalu buat muka dekat korang 3. Lepas tu dia selalu hentak-hentak meja, apa-apalah hentak-hentak. Dia macam selalu moody, dia selalu cranky. Lepas tu awak tak selesa lah dengan dia sebab macam dia kan bilik dengan awak, so macam mestilah awak tak rasa selesa dengan dia kan. Lepas tu selain tu awak rasa macam awak tak patut ada dalam situasi ni sebab masalahnya is diorang 3 kan, antara kawan awak yang 2 tu dengan yang 1, diorang kan paling macam rapat kan. So awak rasa macam awak tak patut dalam situasi ni sebab awak seorang je yang lain daripada diorang kan. So tu pasal awak rasa macam itu. Lepas tu awak juga ada mention yang kawan awak yang tu daripada last sem lagi memang macam gitu. So bila awak cakap daripada last sem tu, saya rasa bukan masalah awak lagi lah, maksudnya macam dah masalah diri dia lah. So awak pun ada mention mungkin kawan awak tu yang patut pergi counselling, which is betul lah, saya pun rasa macam gitu juga. So saya juga ada cakap dengan awak untuk tegur lah, try tegur dia, tanya dia kenapa okey ke tak. Sebab macam antara awak bertiga dengan kawan awak 2 tu, awak yang paling berani lah at least untuk tegur dia. So tu pasal saya macam recommend awak untuk tegur kawan awak yang di 1 tu. Sebab saya rasa kalau nak harapkan yang lagi 2 orang tu tak akan berjalan kan, betul tak saya cakap? Betul. So macam saya macam berharapkan awak lah untuk tegur dengan dia, tapi saya pun tak paksa lah kan. Lepas tu awak pun ada mention lah apa, awak last tadi awak ada mention yang si kawan awak 2 orang tu selalu keluar berdua. So macam mungkin diorang 2 tak ajak yang kawan awak lagi 1 tu pasal dia rasa lonely, left out macam gitu. Tapi boleh jadi masalah diorang 2, bukan masalah awak. Macam gitulah. Jadi itulah yang apa yang saya boleh recapkan pada hari ini. Okey, selain tu ada apa-apa lagi kan yang awak nak tambah? Tak ada kot. Tak ada. Ada apa-apa lagi yang awak nak cerita pasal housemate awak ke? Pasal housemate tak ada kot. Pasal classmate ada. Classmate. Sekejap Oh, dah nak habis masa kan? saya cek dulu. Boleh ceritakan? Dia macam dia bukan masalah pun, dia rasa mungkin saya overthinking kot. Kan saya kan kawan dengan classmate saya, kami kan jenis yang bergeng-geng gitu. Okay, faham. Lepas tu classmate saya yang ni kawan saya ni, dia jenis tak ngam dengan kawan yang 1 orang ni. Okay. Tapi saya kawan dengan dia. Okay. Faham tak? Jadi kami okey je. Saya suka je kawan dengan dia sebab kami ada minat yang sama. Dan saya rapat juga dengan dia. Tapi bila saya dengan diorang macam tak suka lah. Diorang tak suka lah, macam tak payah kawan dengan dia. Bukan tak payah kawan dengan dia, cuma dia ni gini. Tapi bila saya kawan dengan dia okey je. Faham tak? Oh, okay. Saya tak tahulah. Bila diorang cerita masalah perempuan tu dengan saya macam, dia macam tu ke? Gitu. Tapi bila saya dengar dia punya side, Bila awak dengan dia? diorang yang salah. Dia macam saya tak tahu siapa ni. So dalam cerita ni ada 3 orang lah. Jadi awak macam orang tengah lah ni. Jadi Saya natural, saya tak nak ya. pihak pasal siapa ni. Jadi bila awak dengar dua pihak cerita ni, awak rasa siapa yang salah? Siapa yang betul? Sejujurnya lah. Kalau awak kenal dua kawan awak ni. Saya rasa duduk salah kot. Oh, okay. Sebab yang seorang ni dia memang lah tak banyak pengaruh kan. Okay. Tapi kesian lah kat dia. Faham tak? Saya kesian kat dia sebab tak ramai kawan. Tapi yang lain tu orang banyak kawan. Faham tak? Jadi saya macam bila diorang cakap ni cerita lagi apa dia cakap kat awak, takkan saya nak cerita kat diorang kan. Saya macam tak apalah, tak ada tu je yang dia cerita macam tu. Terus dia tak cakap apa-apa pun pasal korang ni. Korang macam okay gitu. Jadi saya takutlah diorang ni macam ingat saya ni backup dia. Macam tu. Faham? Tapi okey je lah. Mungkin diorang dah okey dah sekarang. Tak ada dah konflik. Macam mana awak tahu dah tak ada konflik lagi dah? Saya tengok diorang okey je, bertegur. Dah okey lah. Jadi sem lalu je lah yang macam tu. Faham. Sekarang dah okey lah. Jadi awak 3 pun dah baik lah maksudnya. Cuma diorang memang tak boleh rapat dengan dia. Sebab? Dia macam tak boleh, tak ngam. Okay, faham. Jadi tapi awak masih kawan tak dengan kawan awak yang tu? Masih.
Oh, masih lah. Awak rapat ke dengan dia ataupun biasa-biasa je Dengan siapa? dengan yang orang tu? Rapat jugalah, tapi kita orang tak rapat dekat. Macam contoh kalau depan dia orang kan saya macam tak rapat sangat dengan dia, tapi kalau dekat chat kami chat je gitu. Faham. So saya nak jaga hati orang kan. Itulah. Betul. Jadi awak selesa lah dengan jaga hati orang macam gitu? Boleh lah, tapi kadang-kadang macam alah, saya taklah rasa terkongkong, cuma saya nak juga kawan dengan orang lain gitu. Macam tu lah. Betul. Kenapa awak rasa terkongkong ke? Taklah, sebab diorang kan dengan saya dari awal SEM. Okay. Jadi bila kalau saya macam tiba-tiba nak dengan grup lain, nanti mata orang macam kenapa dia tiba-tiba. Awak faham tak? Awak faham tak? Sebab kita orang kan macam tu. Kalau grup kan, saya nak jadi dengan grup orang lain, tapi diorang dah tak sedih nama saya. Jadi saya macam oh gitu. Okey je, diorang okey je, buat kerja semua okey. Cuma saya nak juga berkawan dengan orang lain, sebab kawan saya pun cuma sikit je. Sebab kan kita kan semua ni online. Faham. Itu je lah. Sebab diorang jenis yang dorang tak nak bercampur gitu. Faham. Kau tahu kat siapa yang saya masukkan? Tak kot. Okay. Kalau kawan awak tu saya tak kot. Yang tadi tu maybe saya tahulah. So selain tu okey ke classmate awak yang lain? Okey. Okey je. Yang lain semua okey. Pelajaran awak semua okey lah? Cuma tu lah kan, diorang macam pelajar-pelajar yang pandai, macam budak-budak dekan gitu. Okay. Tapi saya biasa-biasa je. Jadi saya macam saya tak layak ke kawan dengan diorang macam tu. Jadi Kenapa? kadang-kadang saya rasa sama saya sedih jugalah. Faham tak? Sebab kan yang lain macam budak-budak pandai. Bagus lah kan kawan dengan budak-budak pandai. Cuma saya rasa macam Yalah. macam tu. Tapi awak tak boleh rasa macam itu. Ya, saya tahu. Diorang pun tak rasa macam itu kot. Mata diorang tak kawan dengan saya ke macam tu. Tak. Awak je overthink. Tak. Dia, kalau betul-betul diorang dekan, diorang tak akan fikir macam itu, insyaAllah. So tadi awak mention pasal classmate awak. Awak cakap yang last sem lah cerita ni. Awak cakap yang dulu awak jadi macam antara orang tengah ni, yang lagi satu ni tak suka orang lagi satu ni, tapi orang lagi satu dia tak suka orang lagi satu tu juga. Maksud awak dengar dua-dua masalah, tapi awak rasa macam dua-dua lah yang salah kan, macam gitu. Tapi tadi awak beritahu saya, tapi di sem diorang dah baik pula. Macam itu. So Alhamdulillah kalau diorang dah baik. So selain tu juga saya tanya awak, classmate awak yang lain semua okey tak? Lepas awak cakap okey. So Alhamdulillah semua okey. So nampaknya dalam classmate awak semua okey lah. Tak ada apa-apa masalah lah. Assignment semua okey lah. Okey. Semua classmate saya baik-baik. Faham? Okay. So sebelum kita akhiri sesi kita ni, awak ada apa-apa lagi ke nak beritahu saya? Tak ada. Ada apa-apa kau nak tanya kat saya ke? Pasal apa? Apa-apa je pasal kaunseling ni. Tak ada kot. Oh, tak ada. Okay, sekejap kita masih ada masa lagi. Jadi kita berbual-bual dulu lah, borak-borak dulu ke. Awak ada apa-apa ke nak cerita lagi ke, ataupun awak rasa happy ke hari ni ke, awak rasa sedih ke, macam mana? Dia macam apa saya cakap? Tak tahu lah. Kejap. Ni apa? Cuba awak boleh kau bagi saya motivasi macam mana nak siapkan assignment dengan cepat. Siapkan assignment. Okay. Awak jenis yang saya suka nantilah. Contohlah kau macam assignment tu nak hantar hari Isnin kan. Hari Sabtu tu pun saya buat. Padahal kerja tu dalam yang pagi, tapi saya macam. Jadi awak hantar bila tu? Sebelum tu. Sehari sebelum ke ataupun 2 hari sebelum ke, macam mana? Sehari sebelum deadline. Dekat-dekat deadline. Jadi saya macam tapi doktor dah bagi berapa lama tu? Dah lama dah. Berminggu-minggu lah maksudnya. 2 minggu yang lepas macam. Tapi saya macam kenapa lah saya ni. Jadi awak nak minta tips macam nak siapkan assignment cepat. Motivasi awak. Kalau saya dah dapat assignment tu, saya akan terus buat draft pasal assignment tu. Lepas tu nanti slowly bila saya dah ada mood, saya akan buat.
So macam kalau boleh saya ni orang jenis yang kalau saya dah mula, saya nak kena habiskan on that day juga. Saya punya orang lah. Jadi saya, apa yang saya boleh nasihatkan awak, bila awak dah dapat assignment tu, awak try lah slowly cari macam dia punya information dia. Awak dah boleh start draft. Walaupun awak tak hantar lambat bukan, walaupun awak hantar nak dekat dia punya penghujung dia, at least awak dah ada draft. Jadi macam kalau buat last minute pun awak dah ada semua isi dia. Macam gitulah. Faham. Dia Selain tu juga, kalau awak rasa awak nak hantar awal, awak fikir je. Sebab awak tak tahu apa assignment yang akan datang in the future. So awak siapkan je lah habis awal. Sebab nanti esok hari awak tak tahu awak ada assignment apa pula. Awak tak tahu esok hari awak demam, awak sakit. Awak tak tahu apa jadi kat awak. Jadi macam cubalah try siapkan. Sebab macam orang cakap, kita tak tahu apa jadi in the future kan. So macam dia terjadi bila individu punya assignment je. Kalau grup saya jenis yang cepat. Faham tak kalau grup kan? Kalau grup kan saya akan macam okay cepatlah buat ni gitu. Jadi kalau individu saya rasa macam tak ada orang push saya kan? Betul. Jadi kalau grup semua saya okay. Sebab saya adalah grup dengan budak-budak pandai kan. Jadi dia orang pun macam Anissa nak hantar ni tau malam ni. Jadi saya macam buat semua cepat siap gitu. Tapi kalau individual dia macam cuma saya buat saya ada juga tanya, ada juga yang tolong, tapi saya macam nantilah tu. Faham. So awak suka procrastinate lah ni. Ya. Faham. Jadi kalau awak suka procrastinate, awak selalu buat apa tu kalau awak procrastinate? Saya procrastinate, saya selalu tengok K-drama. Okay. Faham. Dia macam kalau saya buat sikit je kan, macam satu pendengar tu pasal awak nak tengok K-drama. Saya tengok gitu. Dan yelah memang tak bagus. So kita kan sekarang dah final je. Jadi mungkin saya akan stop lah. Taklah stop dia macam sebagai rehat, saya akan tengok Netflix macam tu. Faham. Tapi okey je selagi dia tak affect awak punya pelajaran lain. Tak adalah macam awak teruk ke apa pelajaran lain. Selagi dia tak affect, masih okey lah tu. Cuma kalau awak rasa awak nak motivasi untuk siapkan assignment cepat ke apa, macam saya cakap tadi, bila awak dah ada assignment, awak kalau boleh buat cepat-cepat. Sebab macam kalau awak tangguh-tangguh, awak tak tahu apa jadi nanti. Macam tu kan. Yalah sekarang kan kita nak buat tesis kan. Saya pun baru nak masuk chapter tu. Okay. Saya dah ada dia punya data-data, I mean info-info data-data. Cuma saya belum buat. Dan saya punya SP pun macam tak berapa push saya. Kan saya jenis saya nak saya selalu bekerja under pressure. Macam tu kan. Betul. Saya kena orang hantar sebelum begini. Jadi saya akan buat. Tapi kalau tiba-tiba kalau saya pun jenis yang santai je. Saya tak marah pun. Saya tak nak kamu stress. Saya kena saya macam relax gitu. Tapi ialah tak bagus lah juga kan. Lepas saya akan itu buat. semua self-disiplin lah. Itu semua awak yang kena jaga diri awak sendiri. Awak yang kena disiplin. Awak tak boleh harapkan orang lain lah. Betul? Sebab roommate saya pun dah siap dah. I mean diorang dah siap dah chapter 1, 2, 3 gitu. Cuma seorang tu je lah nantilah aku buat. Jadi saya ada kawan yang bertangguh. Faham ke? Macam kau buat malam ni ke? Nanti aku main game dulu macam tu. Faham. Kita macam yalah kita ikut sendiri kan. Ya. Sebab diorang mungkin tu lah, orang lain kita tak tahu. Macam bila diorang buat kerja kan, diorang semua expect saya ni mesti kau dah siap kan. Padahal saya belum buat. Macam mesti kau dah sampai jauh kan. Saya macam tak. Tapi bagus tu kalau orang ada fikir awak macam gitu. Sebab bila orang fikir awak macam gitu, maksudnya macam diorang nampak macam awak selalu buat assignment awal, diorang selalu nampak awak macam punctual. Tapi which is actually a good thing. Sebab macam diorang pandang awak macam itu tau. So macam benda tu boleh buatkan awak motivasi untuk siapkan awal. Sebab macam diorang nampak awak macam Anis confirm dah buat ni macam gitu. So diorang pun selalu tanya Anis. Kalau awak fikir in a positive way, it's actually a good thing lah. Mungkin sebab kalau awak fikir macam bad way kan, mesti awak akan rasa pressure kan. Sebab macam orang asyik tanya awak ni tu. Tapi kalau awak fikir macam baik, mesti macam akan membantu awak. Tadi awak cakap apa? Mungkin sebab kawan-kawan saya kot diorang kan jenis yang fokus dalam kelas kan jenis yang tapi kalau kita kan jenis yang kadang-kadang sekejap je fokus. Kita kan selalu macam duduk depan kan, dia set duduk belakang. Dia macam Anis, nanti saya tanya awak dia cakap kenapa?
Awak yang selalu duduk depan ke belakang? Saya selalu ikut kawan-kawan saya yang duduk depan tu. Oh. Jadi itulah saya boleh fokus juga dalam kelas. Kalau duduk belakang kita tak fokus kan. Faham? Itulah saya kena belajar manage time betul-betul. Betul. Manage time, self discipline lah yang paling penting tu. Tak apa, benda tu semua slowly awak boleh buat everyday. Selain tu awak ada apa-apa lagi ke nak cerita sebelum kita akhiri sesi kita ni? Tak ada. Okey, sekejap Okey, rasanya kita dah boleh end sesi kita lah ni kot. So sebelum saya tutup sesi individu kita yang pertama ni, saya akan recap yang tadi yang saya belum recap lah. Awak ada cakap pasal pasal awak punya self discipline. Awak tanya saya tips untuk macam mana nak siapkan assignment awal. Lepas tu saya dah bagi tahu semua macam itu semua. Lepas tu awak sendiri tahu apa masalah awak, which is self discipline dengan jaga masa. Sebab awak katanya awak selalu siapkan assignment lambat, macam on time lah. Awak selalu siapkan assignment awak on time. Lepas tu bila awak nampak orang lain belum siap, awak pun macam terikut sekali. Oh okey, tak apalah, procrastinate je lah macam itu. So saya rasa itu semua memang self discipline lah. Itu semua memang atas diri awak lah. Awak yang kena berubah sendirilah. Awak tak boleh harapkan orang asyik pressure awak je. Awak tak boleh harapkan orang lain asyik push awak je. Sebab diorang pun ada hidup diorang masing-masing. Diorang pun macam busy, diorang punya tugasan masing-masing. So ini semua atas diri awak. So itu je lah yang saya boleh cakap untuk awak. Saya pun tak boleh tolong awak sangat pun. Tak boleh tolong awak buat assignment ke apa kan. So ya, macam itu. So setakat ini itu sahaja kot daripada sesi kita pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup lagi, boleh tak saya nak bagi awak tugasan rumah? Oh boleh. Okay, tugasan rumah saya nak bagi kat awak is boleh ke kalau awak fikirkan apakah cara untuk macam mana nak selesaikan masalah awak dengan kawan awak yang tu. Awak fikirlah apa yang awak patut buat. Awak patut tegur dia ke, ataupun awak patut confront dia ke, WhatsApp dia ke. Kalau awak dah fikir, lepas tu awak cubalah tegur dia ke, apa ke, WhatsApp dia ke. Kalau awak tak mampu, tak apa, sebab saya nak tahulah that sesi kita ni awak punya progress macam mana. Okay, selain tu juga saya pun nak awak fikirkanlah macam mana awak nak buat diri awak lebih disiplin. Diri awak lebih disiplin buat assignment awal. Macam gitu. Lepas tu itu je lah yang saya nak tahu. Ini dua. Yang pertama yang pasal kawan awak tu, macam mana cara untuk selesaikan masalah ni. And kalau awak mampu, cubalah awak tegur dia. Kalau tak apa, saya tak paksa pun. Yang kedua, cara-cara untuk nak disiplinkan diri awak. Lepas tu saya nak tahu ni dua perkara ni pada sesi kita yang kedua. Okay? Okay ke? Okay. Okay. So saya rasa itu saja kot pada sesi kita yang pertama ni. Ada apa-apa lagi ke? Okey, tak ada. Okay, so saya rasa terima kasih Anis kerana datang sesi kita yang pertama ni. Jumpa lagi pada sesi yang kedua, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Jangan lupa juga.